Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu lagi dalam kelas sains bersama Teacher Nina. Dan hari ini kita akan teruskan dengan subtopik yang terakhir bagi sains tahun 5, iaitu kekuatan dan kestabilan. Adakah anda semua telah bersedia? Jom kita mula. Baik, pertama sekali kita mesti tahu apakah itu kekuatan. Okey, kekuatan ialah kemampuan binaan untuk menahan bebanan atau rintangan. Jadi bagi tajuk ini kita akan fokuskan kepada binaan. Okey, binaan sama ada struktur binaan ataupun bangunan. Jadi kekuatan satu binaan itu adalah keupayaannya atau kemampuannya untuk menahan bebanan atau rintangan. Manakala kestabilan pula, apa pula kestabilan? Kita dah belajar dah selama 2 minggu berturut-turut sebelum ini. Kestabilan binaan ialah keadaan di mana ia tidak mudah tumbang apabila dikenakan daya. Sama ada daya tolak atau tarik atau digoncang. Goncang tu maksudnya ditolak dan ditarik. Baik. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh bahan binaan yang kuat dan stabil. Yang pertama ialah konkrit, besi, plastik dan juga kayu. Apa itu konkrit? Konkrit adalah campuran simen, batuan kecil dan air. Okey, kalau simen sahaja, simen adalah berbentuk debu. Jadi debu simen ni kita campur dengan air dan kita biarkan dia akan mengeras. Dia akan keras dan kuat, tapi sebenarnya apabila kita kenakan daya yang kuat, contohnya kita hentak dia, kita ketuk simen, dia boleh retak, boleh pecah. Jadi apabila kita tambahkan batuan kecil, maka ia akan menjadi lebih kuat. Jadi inilah yang dinamakan konkrit. Baik, konkrit kita ada jenis yang seperti dalam gambar ni ialah konkrit yang belum lagi keras. Jadi ini adalah campuran konkrit dengan batuan kecil dan juga simen dan air. Kemudian kita letakkan di dalam acuan. Boleh jadi sebegini macam blok ataupun apa-apa bentuk lain. Dan ianya akan menjadi struktur yang sangat kukuh, boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat dan juga tidak mereput. Baik, seterusnya adalah besi. Apa itu besi? Besi adalah sejenis logam yang kuat. Banyak juga jenis logam lain yang ada di muka bumi ni, tapi tidaklah sekuat besi. Jadi untuk pembinaan atau struktur binaan, sebenarnya besi ni ada beberapa jenis. Okey, besi kita perlu sebenarnya campurkan lagi dengan beberapa jenis logam lain untuk menjadikannya lebih kuat. Okey, untuk lebih faham, kita tengok contoh-contoh. Yang pertama, besi yang digunakan untuk membuat pagar. Ini adalah dipanggil besi tempa atau wrought iron. Okey, besi jenis ini sebenarnya telah pun ditambah dengan dijadikan alloy, iaitu ditambah dengan logam karbon. Okey, jadi yang pertama adalah jenis besi tempa. Yang kedua, ni apa ni untuk buat periuk ni, ialah besi tuang atau cast iron. Ni bukan periuk yang nipis dia, ni jenis periuk yang tebal yang sangat bagus kualitinya. Jadi ini kita panggil besi tuang ataupun cast iron. Seterusnya ialah pernah nampak ni kan, biasa nampak ni. Kat mana pernah nampak? Mungkin di lantai lift. Okey, biasanya di bahagian lantai lah. Ini adalah besi keping atau sheet iron. Okey, kepingan besi. Dan yang paling kukuh adalah alloy atau steel keluli, iaitu campuran besi, karbon dan juga mangan. Mangan adalah juga sejenis logam. Jadi ini adalah contoh-contoh besi yang kita gunakan untuk pembinaan.
Baik, tadi kita dah belajar tentang konkrit dan juga besi. Untuk pengetahuan kamu, kadang-kala untuk menjadikan satu struktur tu lebih kuat, kita boleh gabungkan besi dan juga konkrit. Jadi dalam konkrit tu acuannya mungkin diletakkan jaring-jaring besi supaya menjadi lebih kuat lagi. Baik, kita akan teruskan dengan bahan yang ketiga, iaitu plastik. Plastik ni sifatnya adalah ringan, kuat dan mudah dibentuk. Baik, plastik kita ada macam-macam jenis plastik. Okey, bergantung kepada jenis-jenis bahan lain yang dicampurkan, bahan kimia lain, dan juga rantaian polimernya. Okey. Jenis 1 hingga 6 ni yang seperti biasa kita nampak di rumah, kegunaan seharian yang biasa. Tapi untuk kegunaan pembinaan adalah jenis yang ke-7, iaitu lain-lain jenis. Okay, dia bukan polyethylene, dia bukan polyvinyl chloride, okay? Dia bukan polystyrene tentunya. Okay, yang pertama contohnya ialah akrilik. Akrilik ni kalau kita tengok dia macam blok kaca, tapi sebenarnya dia adalah plastik. Jadi dia takkan mudah retak seperti kaca, takkan mudah pecah seperti kaca. Seterusnya adalah polycarbonate. Okay, polycarbonate ni kalau tengok untuk bumbung, dia buat bumbung untuk swimming pool ni. Jadi nampak dia mudah lentur. Okay, dia mudah lentur. Dan seterusnya adalah fiberglass. Kalau contoh nampak kat sini adalah dia buat struktur rumah yang comel ni, dia gunakan fiberglass. Atau yang biasa kita jumpa fiberglass ni adalah seperti meja di kedai mamak. Tu dia buat daripada fiberglass. Baik, seterusnya adalah kayu. Kayu sifatnya tahan lama, teguh dan keras. Okey, dari segi pembinaan, biasanya kita nampak kayu ni digunakan untuk bina rumah. Rumah apa? Kalau cakap rumah kayu mesti terbayang rumah di kampung. Tapi sekarang banyak juga rumah moden yang dibina daripada kayu. Ia adalah kerana sekarang ni ada manusia yang sukakan nilai kayu itu sendiri, yang mungkin dia lebih sejuk atau nilai estetiknya tinggi. Estetik tu maknanya kecantikan dia. Setengah orang dia appreciate atau menghargai benda yang semula jadi. Okey, jadi ada juga rumah moden yang menggunakan kayu. Dan juga mungkin rumah batu, rumah biasa yang kita tengok, tapi gunakan lantai jenis kayu. Okey. Dan ni pula adalah papan. Okey, papan ni semestinya dia terbuat daripada kayu. Baik, antara kesemua bahan-bahan yang kita telah pun lihat sebentar tadi, dan juga mungkin bahan-bahan lain yang ada di sekeliling kita, bahan mana yang paling kuat? Jadi macam mana kita nak tentukan bahan mana yang paling kuat? Jadi tibalah masanya untuk membuat eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, seperti yang teacher pernah berkali-kali ingatkan, kita perlu tentukan dulu, kita perlu set dulu apa dia? 3 pemboleh ubah. Yang pertama, untuk menentukan bahan mana yang paling kuat, kita perlu malarkan. Malarkan apa? Saiz dan ketebalan bahan. Okey, sebelum teacher teruskan, teacher nak ingatkan ya, ini hanyalah cadangan untuk kamu fikirkan apakah eksperimen yang sesuai untuk menguji bahan mana yang paling kuat. Okey, jadi mungkin apa yang teacher akan bentangkan ni boleh dijadikan rangka untuk kamu. Mungkin kamu ada idea lebih baik pastinya, tapi boleh jadikan ni sebagai panduan. Okey, ini hanyalah cadangan daripada teacher sendiri. Baik. Pemboleh ubah yang dimalarkan, saiz dan ketebalan bahan. Kenapa kena malarkan? Mesti kekalkan sama supaya eksperimen ini adil. Seterusnya, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Maknanya siapakah pesertanya? Jadi pesertanya ataupun yang kita nak cuba uji ini adalah jenis bahan yang berbeza. Okey? Dan apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Kita nak tengok apa sebenarnya yang paling kuat. Macam mana kita nak tahu bahan apa yang paling kuat? Okey, bagi contoh yang teacher akan tunjukkan sebentar lagi adalah bahan yang paling kuat adalah bahan yang dapat menampung bilangan buku.
yang paling banyak. Okey, jadi pemboleh ubah yang bergerak balas ialah bilangan buku yang dapat ditampung. Okay, ini adalah contohnya. Katalah kita gunakan bahan yang berbeza ni ialah, yang pertama ialah kepingan plastik. Okay, saiznya mesti sama. Plastik, kertas dan juga besi. Saiznya mesti sama, macam contoh ni saiz A4. Ketebalannya juga mesti sama. Okay, kita ada 3 bahan yang berbeza. Plastik, kertas dan besi. Dan kita akan lenturkan dia untuk jadikan dia berbentuk silinder. Dan kita akan lekatkan dia lah. Kita guna cellophane tape yang kuat. Kemudian nak buat macam mana? Ni contohnya. Kita boleh letakkan satu persatu buku ke atas silinder 3 jenis bahan ni. Dan kita akan lihat bahan yang mana boleh tahan, dapat tampung bilangan buku yang terbanyak. Okey, jadi kamu rasa bahan yang mana? Plastik, kertas ataupun besi? Dah tahu dah jawapannya kan? Jadi ini adalah contoh bagaimana kita boleh melakukan eksperimen menggunakan bahan yang berbeza untuk mengetahui bahan mana yang paling kuat. Baik, seterusnya eksperimen yang kedua. Kalau kita nak tahu, kita dah tahu dah bahan yang paling kuat yang mana. Tapi satu lagi faktor yang boleh menentukan kekuatan bahan adalah bentuk binaan. Macam mana tu? Okey, kita tengok eksperimen ni, dan bila teacher tunjukkan contoh, kamu boleh fikirkan macam mana bentuk binaan ni boleh mempengaruhi kekuatan bahan. Okey, yang pertama kita dapatkan dulu pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah yang dimalarkan. Kalau tadi saiz dan juga ketebalan mesti sama, sekarang ni sebab kita dah kita nak tahu bentuk binaan yang paling kuat yang mana satu, jadi jenisnya mesti sama. Okey, kalau nak guna kertas, kertas semua. Kalau nak guna plastik, semua mesti plastik yang sama, saiz yang sama. Okey, itu adalah yang dimalarkan. Yang dimanipulasi, siapakah pesertanya? Okey, apa yang kita ubah yang berbeza ialah bentuk. Maksudnya kita ubah bahan yang sama tapi A bentuknya begini, B bentuknya begini, C bentuknya lain pula. Jadi kita nak tentukan bentuk yang mana yang paling kuat. Dan yang bergerak balas, okey, betul kita nak tahu bentuk binaan mana yang paling kuat, tapi macam mana nak tahu? Ni satu contoh ialah bilangan duit shilling yang dapat ditampung oleh binaan tersebut. Okey, eksperimennya macam mana? Ni teacher ambil daripada buku teks. Sebenarnya kamu dah buat kan eksperimen ni. Ingat tak kamu buat project based learning masa PKP yang pertama dahulu? Okey, jadi inilah dia eksperimen yang boleh dilakukan untuk menentukan bentuk binaan yang paling kuat. Jadi nampak dia gunakan kertas warna, maknanya dia gunakan kertas. Okey, ketebalannya sama, saiznya sama, tapi dia buat bentuk yang berbeza. Yang ni dia buat bentuk segitiga, dia lipat kat bawah. Yang ni bentuk dia tak lipat pun, dia lengkungan sahaja. Tapi bukaannya adalah sama. Dan yang ketiga ni tak ada apa-apa. Dia hanya bergantung kepada kertas yang di atas ni sahaja. Jadi rasanya yang mana dapat menampung duit shilling yang paling banyak? Okay, dia letakkan duit shilling satu persatu ke atas jambatan ni lah. Jambatan buatan ni. Okay, kamu dah buat kan? Jadi kamu dah tahu dah jawapannya yang mana. Baik, seterusnya kita perlu tahu pula binaan yang kuat dan stabil ni maksudnya macam mana. Okey, yang ni juga teacher ambil daripada buku teks. Okey, yang pertama, kita ada satu situasi. Tak nak sebut masalah lah, kita ada satu situasi bagaimana kita hendak menghubungkan dua kawasan. Okey, kawasan yang di Sinun dan di sini. Kita nak hubungkan dua kawasan yang terpisah oleh anak sungai ni. Jadi macam mana kita nak buat? Kita perlulah bina satu penghubung, iaitu mungkin jambatan atau titi. Okey, yang pertama yang di atas tu ialah kita gunakan kayu sahaja. Okey, titi kayu
ia adalah paling mudah, paling cepat nak buat, paling murah nak dapatkan kayu. Mungkin percuma saja dapat daripada pokok ataupun pada papan yang ada. Jadi, dan menggunakan labor ataupun tenaga yang minimal. Tapi selepas setahun nampak dia dah tidak selamat untuk digunakan dan perlu dibaiki lagi. Lepas tu dibaiki lagi. Berbanding dengan yang kat bawah ni ialah jambatan konkrit. Mungkin ia menggunakan bahan yang lebih tinggi kosnya dan memerlukan tenaga yang lebih banyak. Perlu ramai tenaga buruh untuk menyiapkannya. Tapi dia adalah lebih kukuh dan tahan lama. Jadi, sebagai seorang jurutera di masa hadapan nanti, apabila kamu hendak membina satu struktur yang kuat dan stabil, perkara pertama yang perlu kamu fikirkan, perlu diberi penekanan adalah keselamatan. Jadi semua bahan binaan mestilah selamat, yang pertamanya. Yang kedua, mesti tahan lama. Okey, tahan lama maksudnya dia tak mudah rosak. Dan juga kos penyelenggaraannya rendah. Tak perlulah, memanglah buat titi kayu ni murah, tapi kos penyelenggaraan dalam jangka masa yang panjang sangat tidak sustainable, tidak sesuai. Okey. Baik, seterusnya yang ni adalah tajuk paling akhir sekali untuk sains tahun 5. Okey, dah nak habis dah sains tahun 5. Baik, yang terakhir ni ialah mengenai amalan penggunaan bahan lestari, iaitu bagaimana kita sebagai pengguna dapat melakukan perkara-perkara yang dapat memastikan bahawa keadaan di muka bumi ni adalah sentiasa pada keadaan yang baik dan tiada pembaziran. Kita dah belajar tentang bahan-bahan yang recyclable, reusable. Okay? Jadi, ia adalah bermaksud bagaimana kita menjadi pengguna yang berhemah, yang dapat mengelakkan pembaziran dan juga dapat kurangkan kos. Okay? Yang pertama, contohnya ialah kita gunakan bahan yang tidak mencemarkan alam. Contoh yang diberi ni adalah bawa bekal, janganlah bawa daripada bahan yang mencemarkan alam, contohnya polisterin. Okey, kita gunakan bahan yang boleh diguna banyak-banyak kali. Okey, seterusnya adalah guna semula bahan. Bahan yang kita dah tak boleh guna untuk satu tujuan tertentu, kita boleh guna untuk tujuan lain pula. Contoh dalam gambar ni ialah comel kan, pasu ni sebenarnya dia buat daripada botol air. Dia repurpose, reuse and repurpose. Seterusnya adalah baiki selagi boleh. Jangan asal rosak sikit je buang, rosak sikit buang. Okay, kalau boleh baiki. Kita boleh guna semula, kita boleh jimatkan kos dan elakkan pembaziran. Seterusnya adalah bawa beg sendiri ke kedai. Kita tak perlu banyak-banyak plastik bag dah. Okey? Sebab kat rumah tu sebenarnya banyak sangat beg yang kamu dapat percuma kan. Dan beg-beg ni simpan je. Jadi daripada disimpan saja, tak guna, baiklah kita bawa setiap kali nak ke kedai. Tak perlu lagi kita minta beg plastik. Okey? Dan seterusnya adalah guna bahan terpakai yang masih elok. Contohnya buku latihan yang darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 punya yang masih elok, yang belakang ni masih belum guna, janganlah buang terus. Boleh digunakan lagi untuk catatan, untuk buat jalan kerja matematik ke, untuk lukis, okay? Dan juga kertas A4, gunakan kedua-dua belah. Itulah contohnya. Ataupun bagi teacher lah yang maksud guna bahan terpakai yang masih elok ni, kalau bahan kita ada satu barang yang masih elok, tak perlulah beli yang baru. Contohnya tiap-tiap kali pergi kedai alat tulis, nak aja beli pen baru, pensel baru, padahal kat rumah dah ada dah, banyak dah. Jadi kita elakkan pembaziran sedemikian. Baiklah murid-murid yang teacher sayangi sekalian, itu sahaja bagi tajuk yang terakhir ini. Teacher harap kamu semua dapat manfaat
daripada apa yang teacher ajar. Oh ya, lupa pula. Apa kaitan subtopik terakhir ni, amalan penggunaan bahan lestari ni dengan topik kestabilan dan kekuatan bahan. Sebenarnya tajuk ni dia nak kamu cuba fikirkan, andainya apabila kamu besar kelak kamu jadi seorang saintis atau jurutera atau arkitek yang ditugaskan untuk membina satu bangunan atau satu struktur jambatan ke, nak bina sekolah ke, nak buat buat furniture, perabot ke, bagaimana kamu sebagai seorang saintis, ialah kita dah belajar sains, dah tahu dah benda-benda ni, jadi macam mana kita nak pastikan kita dapat mengamalkan penggunaan bahan secara lestari ni. Okay? Jadi, I leave that to you to think about, fikir-fikirkan, dan itulah sahaja sesi kita untuk kali ini. InsyaAllah teacher doakan kamu semua berjaya di masa akan datang. Okay, itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.